Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, Nabi yang diutuskan kepada kita ni, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah daripada jenis dan juga bangsa manusia yang Tuhan tak bagi dia tu malaikat supaya dia tu tadi tak ada beza dengan umat manusia, supaya daripada sudut keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tiada pertikaian. Sebab tu bila sebut kata orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia wajib menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi hari ini ada kumpulan yang kira berani nak lawan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang kononnya Islam. Nama dia Kasim Ahmad, satu manusia kafir yang dia bukan daripada sudut Islam sekiranya dia mati sebelum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pernah buat satu buku yang telah diharamkan pada tahun 1986, hadis satu penilaian semula. Sedangkan kalau kata kita tengok siapa-siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga wajib beriman kepada Rasul. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taat yang tidak ada pertikaian, taat yang sama sekali tak boleh diubah adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari ini ada orang yang dia mengaku kononnya dia tu Islam. Konon saja dia tu Islam. Tiba-tiba dia lawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak dapat nak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Lagu ni kalau kata mati sebelum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adakah redha Allah subhanahu wa ta'ala akan ada? Sama sekali tidak. Sebab tu kita kena minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada dia agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia sama sekali tidak mati dalam keadaan yang sesat, sesat-sesatnya pada hari ini. Sebab dia duk perasan kata dia pada hari ini antara manusia yang benar. Dia dah sesat, dia perasan kata dia berada pada jalan yang benar. Inilah manusia yang bernama Kasim Ahmad, umur lebih kurang 80 lebih, yang tidak ada pengajian langsung dalam bidang agama, yang dia sendiri tidak ada keutamaan, keilmuan dalam untuk menilai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ulama-ulama terdahulu tak berani nak mempertikai hadis Nabi. Dia inilah antara golongan yang anti hadis. Sebab itu dalam hidup kita, apabila kita cuma terima Al-Quran, tiba-tiba kita tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawapannya kufur. Bahasa yang lebih mudah, kafir. Ambil hadis tolak Al-Quran pun kafir, ambil Quran tolak hadis pun kafir. Sebab dia itu merupakan sumber yang paling asas dalam kehidupan umat manusia. Mesti kena berpandu kepada Al-Quran, mesti kena berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hidup kita ni, apabila kita lihat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh semayang. Dalam Al-Quran cuma ada perintah semayang. Berapa banyak rakaat nak kena semayang, berapa jenis semayang yang ada, semua itu tak pernah Allah Taala bagi tahu melainkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala cuma bagi arahan, wa aqimus salah, dirikan semayang. Allah Ta'ala suruh kita menunaikan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tiba-tiba pada hari ini bila sebut kata ada manusia yang dia nak pakai Quran saja, macam mana cara nak buat ibadat haji kalau tidak ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia nak pakai cara siapa? Dia nak kata dia semayang. Kalau kata dia semayang, dia wajib kena ikut cara Nabi. Sekarang ni dia tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh tolak satu pun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Dengar dan wajib bagi kita taat tanpa ada pertikaian. Sebab bila sebut kata jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini akan timbul beberapa dajjal. Sebelum timbulnya dajjal yang sebenar, akan ada dajjal-dajjal yang kecil. Antaranya inilah fitnah yang berlaku sebelum timbulnya dajjal yang sebenar. Maka ada dah di bumi Malaysia pada hari ini dajjal yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya heran tu pasal apa yang tak tangkap ni? Dok biar dia bebas lagi pasal apa tu yang saya masalah pada hari ni. Saya cukup heran. Yang ayah pen tu depa tangkap. Depa buat siasatan, buka kertas siasatan dan seumpamanya. Kemudiannya Rasul Kahar ditangkap. Kawan ni sabit dengan ada berlatar belakang dengan sabit dengan hubungan politik dan seumpamanya, biar dia bebas. Tak adil macam ni. Dia pun buat ajaran sesat juga. Ayah Pin bin Ayah Pan pun buat ajaran sesat juga. Rasul Kahar pun buat ajaran sesat juga. Sebab apa? Pada hari ini semua masing-masing pakat-pakat duduk diam. Di mana mufti-mufti yang dilantik oleh kerajaan untuk bercakap tentang soal ni. Sebab Kasim Ahmad ni dia merupakan virus yang paling teruk kepada masyarakat. Apabila dia ni ada pengaruh juga. Ada juga pengikut-pengikut yang tak berapa suka dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cuba untuk mengikut apa yang telah dibuat oleh Kasim Ahmad ini, sedangkan dia bukan ahli dalam bidang hadis. Dia tak pernah mengaji dalam bidang hadis. So bagaimana dia nak menilai hadis itu sendiri sedangkan dia bukan ahli dalam bidang tu? Inilah hakikat fitnah di akhir zaman yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan timbulnya dajjal-dajjal pemusnah bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita sebut kata kita ni mengaku kata Islam, kamu beriman, wajib beriman kepada keenam rukun iman tersebut. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tolak satu daripada apa yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi kata
Aku ni wa ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, dan tidak aku diutuskan melainkan untuk memberikan, memperbetulkan akhlak kamu seluruh umat manusia. Allah Ta'ala kata datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberikan petunjuk, memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia. Pasal itu khutbah Jumaat sekali lagi pun saya akan baca tentang tajuk ni supaya masyarakat sedar bahawasanya manusia yang bernama Kasim Ahmad tadi berada dalam keadaan yang sesat, sesat-sesatnya. Maka jangan daripada sudut kita ni nak ikut yang digelarkan sebagai golongan anti hadis ni tadi. Sebab ada orang yang ikut. Tu yang saya heran, sebab apa Ayah Pin ditangkap, sebab apa Tuhan Harun didakwa, sebab apa mai dekat dia duduk biar bebas daripada tahun 86 dulu sampai lah bebas. Sampai buat pula baru-baru ni satu seminar pemikiran dia. Siapa dia? Siapa dia dalam kalangan masyarakat yang nak diambil pemikiran dia tadi? Dia mungkin daripada sudut akademik mungkin dia bagus, mungkin daripada sudut ekonomi, daripada sudut pentadbiran mungkin bidang dia, tetapi Al-Quran dan hadis Nabi daripada sudut syarak bukan daripada bidang dia. Sebab itulah hari ini kena berjaga-jaga. Kita yang mengaku beriman kepada Allah, kita yang mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib menolak daripada setiap inci. Sebab hari ini bila sebut ada kalimah manusia yang dia cuma bersyahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah, dan dia tidak bersyahadah dengan kalam Muhammad. Dia tidak mengaku bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Mereka ini sama kedudukannya dengan golongan yang disebutkan sebagai Nasara. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Fatihah, kita baca dalam ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, kumpulan manusia yang disebutkan siapa dia? Kumpulan yang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, maka mereka itu termasuk dalam kumpulan al-maghdub. Kita tak mau masuk dalam kumpulan yang dimurkai oleh Allah. Ni puak-puak Yahudi laknatullahi alaih. Dan kita juga tak mau masuk dalam kumpulan waladdallin, dhalla yadhillu dhalalan dhalalatan, kumpulan umat-umat yang sesat. Siapa dia? Puak-puak Nasara. Hari ini kita marah kepada orang Kristian, tapi kalau kata kita sendiri bersyahadah tanpa bersaksi akan keberasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun termasuk dalam orang yang sama level dengan orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristian mereka beriman kepada Allah, bukan mereka tak beriman kepada Allah. Orang Kristian beriman kepada Allah, tetapi mereka menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuma menerima kebenaran daripada sudut Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab tu kita pada hari ini bila sebut kata jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terima satu tolak satu, wajib terima dua-dua. Al-Quran dan hadis itu perlu disekalikan agar kita termasuk dalam golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak puasa sedangkan dalam Al-Quran tak pernah bagi tahu syarat wajib puasa. Syarat sah puasa tak pernah bagi tahu. Macam mana kita nak semayang, berapa rakaat nak kena semayang? Dalam Al-Quran cuma suruh wa aqimus salah, dirikan semayang. Berapa rakaat? Berapa waktu nak kena semayang? Maka benda tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita pada hari ini wajib menerima dua-dua. Apabila beriman kepada satu, tolak satu. Sebab mereka ni pernah nak menubuhkan satu pertubuhan yang disebutkan sebagai Jemaah Al-Quran Malaysia JAM, tetapi ditolak.
Sebab tu kita pada hari ini tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tolonglah jaga permata-permata kita, anak-anak kita yang masih lagi kecil, yang sedang meningkat ke alam dewasa, yang zaman mereka lebih mencabar. Zaman kita sekarang wujud dengan pelbagai pemikiran. Kita takut pada zaman mereka nanti lebih teruk daripada tu lagi. Maka sebab itulah saya seru kepada kita semua agar kita tingkatkan ilmu kita melalui pengajian-pengajian yang diadakan di masjid dan juga di surau, agar akidah kita tadi tak terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada 73 puak, kulluhum finnar, semua dalam neraka, illa wahidah, melainkan satu kumpulan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mengatakan kumpulan itulah yang satu itu. Syiah kata mereka lah kumpulan yang satu itu. Murji'ah kata mereka lah kumpulan yang satu itu. Puak-puak etis mengatakan mereka lah kumpulan yang satu itu. Sedangkan yang satu itu adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah yang menjadi platform dan titik tolak kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dulu setakat tu pada tengah hari ini. Insya-Allah sambungannya akan saya huraikan dalam khutbah Jumaat pada tengah hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaat yang saya hormati sekalian, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya, pihak masjid menerima surat kekosongan pegawai masjid bagi qaryah Masjid Pematang Gedung bagi jawatan imam, dan dipelawar kepada calon-calon pegawai masjid yang berminat dan berkelayakan seperti berikut. Dengan ini dimaklumkan bahawa anak-anak qaryah yang berkelayakan adalah dipelawar untuk memohon kekosongan jawatan pegawai masjid qaryah Masjid Pematang Gedung daerah Kuala Muda, iaitu bagi jawatan imam. Kelayakan pegawai masjid ialah yang pertama, berumur tidak kurang daripada 21 tahun. Kedua, berkelakuan baik. Yang ketiga, boleh membaca dan menulis. Keutamaan akan diberikan kepada seseorang calon yang mengetahui bahasa Arab. Yang keempat, ianya anak qaryah. Yang kelima, ia tiada memegang apa-apa jawatan kerajaan. Yang keenam, tiada mengambil bahagian cergas dalam politik. Yang ketujuh, mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu fiqh, tauhid, Quran dan tajwid dan tasawuf. Calon-calon yang ingin memohon hendaklah mengisi borang pencalonan pegawai masjid M3 dan diserahkan kepada pengurusi. Mana pengurusi tak ada, timbalan pengurusi lah, Tuan Haji Sobri atau setiausaha jawatan kuasa qaryah saya sendiri, selewat-lewatnya pada 8 hari bulan Mac 2014, mana 14 hari daripada tarikh hari ini. Dan borang-borang boleh ambil sama ada melalui daripada Tuan Haji Sobri, timbalan pengurusi, ataupun pada saya sendiri. Itu yang pertamanya. Dan borang-borang hendaklah diserah kepada timbalan pengurusi atau setiausaha jawatan kuasa qaryah untuk kita pamerkan kepada anak-anak qaryah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh tutup lah. Kita akan pamerkan di papan kenyataan. Dan yang keduanya, kuliah maghrib besok bersama Ustaz Hasan Razak
22 hari bulan Februari 2014, minggu keempat, setiap minggu keempat, hari Sabtu minggu keempat. Dan yang ketiga sebagai pemakluman, forum agama pada 1 hari bulan Mac 2014 bertempat di Surau An-Nur, Taman Kempas. Ahli panelnya yang pertama Ustaz Hamdan Osman, yang kedua Ustaz Firdaus Jaafar, dan yang ketiga Ustaz Syahrilung. Tuan-tuan, seluruh muslimin dan muslimat dijemput beramai-ramai ke forum agama di Surau An-Nur, Taman Kempas. Dan yang terakhir sekali, saya sekali lagi memperingati kepada tuan-tuan yang ada di sebelah kanan saya untuk menggerakkan tabung masjid dan sama-sama memberi sumbangan untuk tabung wakaf kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula Allah subhanahu wa ta'ala wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allah
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila itu khatib sedang berkhutbah, janganlah kamu bercakap-cakap dengan rakan kamu. Walaupun bercakap, kena menyuruh rakan kamu berhenti bercakap dengan berkata diam sekalipun, nescaya hilanglah pula jemaat kamu. Oleh demikian, sama-samalah kita melengap dan taat. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapat rahmat, insya-Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh dengan keberkatan serta kemuliaan ini, saya berpesan kepada diri saya yang penuh dengan kedhaifan ini, serta kepada seluruh saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agar marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melaksanakan
segala titah perintah Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita akan senantiasa tergolong di dalam golongan yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu insan mulia yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan membawa risalah kenabian baginda Rasul untuk mengajak kita semua ke arah mendapatkan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjuang dengan begitu hebat dengan menempuh pelbagai dugaan dan cabaran untuk membawa Islam kepada kita seluruh umat manusia, terutamanya yang berada di permatang gedung Sungai Petani, dan kepada seluruh umat Islam yang berada di pelosok muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang senantiasa kasih kepada umatnya, Rasul yang senantiasa sayang kepada umatnya, tetapi Rasul itulah yang menjadi musuh kepada umatnya mutaakhir ini. Kita lihat betapa umat manusia itu sendiri tidak merasakan syukur dengan kehadiran ni'matul Islam wa ni'matul iman. Kita kena sedar akan hakikat bahawasanya nikmat Islam yang ada pada hari ini kepada kita, nikmat iman yang ada pada hari ini kepada kita adalah mutlak datangnya daripada Allah yang telah diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu insan pilihan yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diibaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti mana sirajam munira, seperti mana satu pelita yang menerangi. Maka sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Disebutkan bahawasanya oleh Allah Azza wa Jalla, setiap benda yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya bukanlah daripada nafsunya, bukanlah daripada jiwanya yang suka berkata-kata, tetapi semuanya itu telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita apa yang datang, wa ma atakum, apa yang telah datang daripada kamu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, fakhudhuh, maka ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum, apa juga yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu mencegah akan benda tersebut, jangan kamu dekat kepadanya. Sebab itulah apabila kita lihat umat manusia yang berada di akhir zaman ini terdedah dengan pelbagai bentuk pemikiran, kita kesian kepada permata-permata kita, anak-anak kita yang sedang membesar dalam keadaan yang serba mencabar ini. Tiba-tiba ada dengan pelbagai jenis jalan pemikiran yang boleh membawa manusia daripada jalan ketaatan kepada jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2014. Cuba kita bayangkan apa yang akan berlaku pada tahun 2024. Apa yang akan berlaku apabila kita menjejakkan kaki kita dalam tahun 2043? Pada waktu itu adakah semua orang akan beriman lagi kepada Allah? Adakah pada waktu itu semua orang akan beriman lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul yang telah mengeluarkan kita daripada pelbagai jenis masalah, daripada pelbagai kekusutan, telah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita musuhi pada hari ini dengan kita ingin mengkaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedangkan dia bukan ahlinya,
Sebab itulah saya ingin memperingatkan kepada kita, peringatkan kepada ahli keluarga kita, datanglah menuntut ilmu. Sebab hari ini ramai orang yang menuturkan Al-Quran, sebab hari ini ramai orang yang mengeluarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang petah berbicara itu, yang menuturkan ayat Al-Quran pada lidahnya, hadis Nabi pada kalamnya, belum tentu lagi membawa kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang paling selamat adalah dengan kita menghadiri kuliah di masjid dan juga surau. Jangan kita pada hari ini menghadiri selain daripada itu, sekiranya tempat itu sendiri tidak ada sesiapa yang tahu daripada sudut pengajaran gurunya, daripada sudut ilmu yang didapati oleh gurunya tadi, siapa dia. Sedangkan kita pada hari ini terdedah dengan pelbagai, antaranya yang paling hangat pada hari ini adalah isu yang telah dibangkitkan semula, iaitulah Dr. Kasim Ahmad, yang baru-baru ini telah diadakan satu seminar pemikiran Dr. Kasim Ahmad, seorang manusia yang berasal daripada Kedah, yang dia itu tadi memusuhi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia cuba menyebarkan pemikiran sesatnya kepada umat manusia. Yang baru-baru ini telah diadakan satu seminar yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana. Inilah yang amat kita kesal. Namun begitu kesal saja tidak cukup kepada seluruh umat manusia, kerana pemikiran sesat seperti ini perlu ditentang dan perlu dijauhi, agar umat Islam yang berada pada hari ini terpelihara akidahnya, terpelihara imannya, dan dapat memasukkan dia ke dalam golongan yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila sebut tentang persoalan Rasul ini, dia bukan satu manusia yang dilantik oleh manusia, tetapi dia adalah Rasul yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jal. Dalam kalangan jutaan manusia ini dilantik Muhammad bin Abdullah selaku Nabi dan juga Rasul kepada umat akhir zaman. Sebab itulah apa jenis wahyu, apa juga risalah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita taat, wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Inilah yang kita khawatirkan apabila umat Islam sendiri diletakkan dalam keadaan yang terumbang-ambing dengan semuanya menuturkan tentang Islam, sedangkan orang yang tidak ada hak untuk bercakap tentang Islam bercakap tentang Islam pada hari ini. Cuba kita bayangkan, kalau saya yang berkelulusan dalam bidang agama pergi ke hospital, saya nak pergi bedah pesakit jantung, adakah akan dibenarkan oleh pihak hospital? Sudah pastinya tidak, kerana saya tidak mempunyai apa-apa kelulusan dalam bidang perubatan. Sebab itu kita pada hari ini kena faham bahawasanya bidang agama, tolong benarkan kepada orang yang ahli dalam bidang agama itu sahaja yang mengutarakan ataupun mengulas sesuatu isu yang sabit dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya menentang, dan kita semua patut menentang keras apabila ada orang yang ingin memegang kepada Al-Quran dan tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ada manusia yang ingin memegang kepada hadis tanpa berpegang kepada Al-Quran, wajib juga bagi kita seluruh umat manusia menentang benda tersebut, kerana benda itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah perkara yang sangat-sangat dirisaukan. Maka perkara inilah yang perlu kita lihat semula, agar kita semua tidak tergolong di dalam golongan yang mendapatkan laknat serta kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, daripada juzuk aurat yang menjadi ujian kepada kita, daripada juzuk makanan yang menjadi ujian kepada kita, daripada juzuk minum yang menjadi ujian kepada kita, maka perkara itu adalah ujian yang Allah Ta'ala letakkan cuma di dunia. Namun begitu apabila kita menjadi golongan ahli syurga, maka nikmatilah segala benda yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah.
ashabul jannati humul faizun. Tidak sama kedudukan orang yang menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala dengan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi ahli syurga itulah mereka yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan pasti, kalau saya tanya kepada setiap orang yang berada di dalam masjid ini, saudara-saudaraku sekalian, siapa yang nak masuk ke dalam neraka Allah, tiada ada seorang pun. Tetapi kalau kata saya tanya, siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka pasti semua daripada kalangan kita akan mengangkat tangan, kerana itulah matlamat kita. Sebelum daripada itu adalah matlamat kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka natijahnya pada hari ini, dalam khutbah yang ringkas ini, ingin saya ingatkan kepada kita, hidup kita mestilah berperlembaga kepada Al-Quran. Mesti hidup kita didasari dengan dasar Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, wajib bagi kita beriman. Maka jangan ada seorang pun yang menolak. Dan yang kedua, wajib bagi kita memegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercakap bukan dengan wahyu, dengan kalam dia sendiri, melainkan semua itu atas kehendak Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الشاكرين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi terus dari mimbar masjid ini saya berwasiat kepada diri saya yang penuh dengan kedhaifan ini dan kepada seluruh saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agar marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita menjunjung tinggi akan segala perintah dan melaksanakan apa yang telah difardukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan segala apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bentuk cinta kita, sayang kita, kasih kita kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang pertama tadi saya telah pun membicarakan tentang soal golongan yang anti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata manusia itu menganti ataupun membenci kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka automatik dalam diri dia tadi tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidak mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka dalam dirinya tadi tidak akan ada Islam, kerana Islam itu cuma dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka sesiapa yang berpegang cuma kepada Al-Quran, saya ingatkan lagi sekali, siapa yang berpegang kepada Al-Quran, tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang matang gedung panggil kapiak. Kalau kata dia berpegang kepada hadis, dia tolak Al-Quran, juga dikategorikan sebagai kufur. Maka mintalah supaya dia ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar matinya bukan mati dalam keadaan kufur, agar matinya tadi bukan mati dalam keadaan yang dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia cuba memusuhi rasul yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada sesiapa yang ingin mengikut kepada telunjuk yang telah dibawa oleh Dr. Kasim Ahmad yang sesat ini, maka saya ingatkan kepada kita semua agar kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimbar masjid ini pada hari ini mengutuk sekeras-kerasnya kepada tindakan yang telah dibuat oleh Dr. Kasim Ahmad, dengan dia telah menerbitkan beberapa buku dan dia menjadi anti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harap dengan cara ini dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun, dan seterusnya mati dalam keadaan beriman. Sekiranya dia masih tetap dengan keputusannya untuk menjadi orang yang anti kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih diturunkan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa ayyidillahumma bitaufiqi wal hidayah Maulana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah ibni almarhum Tuanku Sultan Badli Shah. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula'i alladhina yu'adunana wa yasuddunana an sabilillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim ihzimhum mansurna alaihim ihzimhum mansurna alaihim. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wa mawallahum. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم صدق خلل وأتموا الصف الأول سووا صفوفكم فإن تصويت الصفوف من تمام الصلاة. Sila lurus dan rapatkan saf. Sila matikan telefon bimbit tuan-tuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم